Bayangkan dalam salah satu episod kehidupan anda ada ahli keluarga ataupun kawan-kawan karib yang telah mengambil tindakan untuk mencederakan diri sendiri, sama ada dengan mengelar, melukakan pergelangan tangan ataupun sebagainya. Apa perasaan yang bermain dalam diri anda? Sebagai seorang manusia biasa, kita sememangnya tidak boleh lari daripada sesuatu masalah yang sukar untuk kita tangani. Itulah dia yang kita namakan krisis. Bila mana kita nak uruskan krisis itu, kita tidak boleh menggunakan kaedah biasa tetapi memerlukan satu pendekatan yang luar biasa. Jadi untuk kali ini, dalam video ini, kita akan fokus bagaimana nak bantu kawan-kawan atau ahli keluarga sendiri untuk mereka mendepani krisis dengan berkesan. Secara umumnya ya, kalau kita membaca, kita melayari internet ataupun kalau kita mendengar pakar-pakar yang memberi maklumat, secara umum ada 6 langkah utama untuk kita menghulurkan bantuan kepada individu yang dalam krisis ya. Dan 6 langkah ni kita boleh kelompokkan kepada 2 fasa. Pertama adalah mendengar. Dengar dulu. Dan yang kedua adalah mengambil tindakan. Barulah kita membantu. So, dengar dulu. Apa yang kita nak dengar ni? Dengar itu adalah untuk kita kenal pasti apa masalah yang dihadapi. Katakan individu yang mencederakan diri dengan membuat torehan di tangan ya. Kenapa? Apa masalah dia? Dari segi tindakan kita nampak perbuatan dia. Tapi apa yang mencetuskan dia sampai mengelarkan tangan dia? Mesti kita tertanya-tanya, betul tak? Jadi untuk kita tahu perkara itu, kita kena kenal pasti masalah. Tanya dia, berinteraksi dengan dia. Apa yang membuatkan anda sehingga mencederakan diri ini? Mungkin dia ada satu penyakit dalaman, jiwa dia terseksa. Istilah sekarang ni remaja guna jiwa kacau. Terlalu ramai di luar sana golongan belia jiwa kacau. Kadang-kala mereka yang mempunyai gelora jiwa kacau, dia tak ada satu mekanisme macam mana dia nak lempiaskan rasa amarah ke atau stres yang mendalam. Jadi dia mengambil tindakan dengan mencederakan diri. Dengan andaian bila dia mencederakan diri, konon-kononnya masalahnya pun keluar sekali. Itu adalah satu mitos, tak benar. Jadi yang kedua, setelah kita kenal pasti masalah, apa yang perlu kita buat adalah kita mesti memastikan dia selamat. Kalau dia masih pegang pisau, takkan kita nak biarkan dia masih pegang pisau. Jadi kita dengan cara yang berhemah, mungkin kita boleh berikan tak pisau tu dulu. Jadi kita kena melewatkan tindakan dia dan memastikan dia selamat. Yang ketiga pula, apa yang kita kena buat adalah memberi sokongan. Sokongan macam mana yang kita perlu buat? Pertama adalah sokongan emosi. Sebab dia tengah keadaan jiwa bergelora, emosinya terganggu. Dia telah hilang fungsi akal sebab emosi ni dah orang kata terlebih dos ya. Macam orang ambil dadah overdose, emosi pun boleh terlebih dos. Jadi sebagai seorang yang prihatin, kita kena beri sokongan emosi. Kadang-kadang dengan sentuhan, kita akan cuba bantu dia. Saya pasti ya masalah ni sangat besar, tapi saya ada di sini. Maksudnya kita menunjukkan kesediaan kita untuk membantu dirinya. So itu adalah 3 langkah pertama yang mana kita mendengar. Mendengar bukan sekadar dengan telinga tapi dengan mata hati juga. Dan langkah yang seterusnya iaitu langkah keempat adalah dengan kita untuk melihat apakah alternatif yang ada untuk kita membantu dia. Maksudnya kita kesan dulu tindakan dia dan apa alternatif dia. Dan seterusnya apa yang kita perlu buat adalah untuk kita melihat rancangan untuk kita membantu dia dengan lebih berkesan. Maksudnya walaupun ada jalan A, jalan B, jalan C, tapi kita kena lihat satu persatu. Apakah kelebihan jalan A dan apakah keburukan jalan A, dan kemudian pergi kepada jalan B. Setiap satu barulah kita rancang dengan teliti supaya kita boleh memilih satu jalan penyelesaian betul-betul sesuai untuk kawan kita itu ataupun ahli keluarga kita tadi. Nampak tak sekarang ni? Ada 6 langkah sebenarnya ya. Jadi walaupun jiwa kita ada jiwa Superman ataupun jiwa kita jiwa Wonder Woman, jangan sekali mengambil tindakan terburu-buru bila menghulurkan bantuan kepada individu yang dalam krisis. Ingat, kenali krisis, urus krisis dengan bijaksana. Dengan ilmu kita mampu menjadi seorang rakan yang prihatin, ahli keluarga yang baik dan ahli komuniti yang boleh membantu masyarakat setempat.